mengikuti Google Meet pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Azhar Ramli. Jadi hari ini topik yang kita nak utarakan adalah tentang isu-isu mengenai ibadah kurban. Betul Ustaz ya? Ya, betul-betul. Jadi tidak mau masa lagi, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Ramli untuk teruskan kuliah pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Abazaki, pengurusi surau kita, seluruh ahli jawatan kuasa surau dan yang seraikan, rakan-rakan, teman-teman. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, keberkatan sepanjang program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung tajuk ataupun topik yang terakhir, iaitu isu berkaitan dengan ibadat korban. Isu yang berkaitan dengan ibadat korban. Kita ada beberapa isu, lebih kurang dalam 18 isu yang berkaitan dengan ibadat korban yang kita akan bincangkan. Kalau tak sempat hari ini, kita akan sambung satu siri sahaja lagi. Kita dah bincang sebelum daripada ni dua isu. Kita akan sambung isu ketiga hari ini. Isu pertama kita dah bincang iaitu berkaitan dengan melakukan korban kepada orang lain tanpa izin daripadanya. Itu tak sah. Buat korban untuk orang lain tanpa izin tak sah. Yang kedua, isu kedua kita dah bincang, tidak sah mengorbankan, tidak sah melakukan ibadat korban bagi orang yang mati tanpa wasiat. Baik, sambung hari ini isu yang ketiga. Isu yang ketiga, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadat korban kepada anak yang belum balik. Itu isu yang ketiga. Harus ataupun tiada sunat, hanya harus. Tiada sunat, hanya harus bapa melakukan korban untuk anaknya yang belum balik dengan harta bapaknya sendiri. Kita ulang sekali lagi tuan-puan. Isu yang ketiga kita bincang ialah bapa melakukan korban kepada anak yang belum balik. Kalau anak yang dah balik, kita dah bincang isu pertama, itu tidak sah tanpa izin dia. Tapi kalau anak yang belum balik, apa hukum dia? Harus tapi tak sunat. Sekadar harus, sekadar boleh, tak haram. Harus, tiada sunat. Ini tak sunat. Bapa melakukan korban untuk anak yang belum balik dengan harta bapaknya sendiri. Tetapi tiada harus ataupun haram menggunakan harta anaknya. Ini jelas kenapa? Kerana wali tidak boleh menggunakan harta anaknya yang belum balik tanpa keperluan ataupun hajat yang dibenarkan oleh syarak. Begitu juga sekiranya bapaknya tiada, bagi bapaknya yang dah meninggal, harus bagi neneknya melakukan ibadat korban bagi cucunya yang belum balik menggunakan harta neneknya, dan tidak harus menggunakan harta cucunya. Ini sama juga dengan konsep bapa. Jadi kesimpulan tuan-puan, isu ketiga ini hanya harus, hanya boleh, tetapi tidak dapat pahala sunat. Jadi rugi sajalah kita melakukan ibadat yang harus tanpa dapat pahala sunat. Sebab itu kita dahulukan. Jadi konsep di dalam ibadat korban ini tuan-puan, ibadat korban ini setiap tahun disunatkan ke atas tiap-tiap individu yang dapat syarat. Jadi apabila kita ada kemampuan, maka kita dahulukan. Apabila kita ada kemampuan, kita dahulukan diri kita terlebih dahulu berbanding dengan tanggungan dia. Ada orang tuan-puan, isu dia, apabila dia dah setiap tahun dia buat korban, maka tahun ini dia kata, saya nak buat korban untuk anak saya.
yang belum balik, ataupun untuk anak saya yang dah balik tapi minta izin, ataupun saya nak buat untuk isteri saya, minta izin dengan isteri, ataupun nak buat untuk ibu saya, minta izin dengan ibu. Boleh ataupun tidak? Jawab dia boleh. Tetapi dari segi afdalnya, nisbah afdal, dahulukan diri dia. Apabila diri dia dah dapat satu bahagian, maka duit ada lebih lagi. Maka lebih lagi barulah dia tolong bantu orang lain, tolong bagi duit untuk orang lain, buat korban. Tolong bagi duit kepada orang lain untuk dia, orang lain buat korban dengan niat, dengan orang lain sendiri niat. Bukan dia yang niat korban. Kalau dia niat korban itu tak sah tanpa izin daripada orang lain. Kalau dia nak buat niat korban untuk orang lain, mesti minta izin terlebih dahulu. Itu settle kepada. Dinakalkan daripada kitab Sabilul Muhtadin, juzuk yang kedua, daripada risalah Tuan Guru Al-Alim Alamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Baik, settle isu yang ketiga. Isu yang keempat, tuan-tuan. Kita terus kepada isu yang keempat. Isu yang keempat, tidak sah anak belum balik niat korban. Anak yang belum balik niat korban. Kalaulah bapak dia nak niat korban, harus tak sunat. Tapi macam mana pula sekiranya bapak ni nak suruh anak sendiri niat korban, melatih anak, ajar anak niat korban. Dia tak sama dengan solat. Tidak sah anak yang belum balik niat korban bagi dirinya, dan tidak sah juga kanak-kanak yang belum balik niat buat akikah bagi dirinya. Sama, kerana kanak-kanak bukan ahli tabarruk dengan hartanya. Itu illah dia, itu sebab dia. Kenapa anak-anak tidak sah buat korban untuk diri dia, niat korban untuk diri dia, ataupun niat akikah untuk diri dia? Kerana anak-anak ini, dia tidak termasuk di dalam orang yang dibenarkan oleh syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Ataupun istilah syarak, ataupun istilah muamalat disebut ahli tabarruk, ataupun ahli tasarruf, ataupun mutlaqun tasarruf. Ada 3 istilah yang diguna di dalam kitab muamalat. Kerana kanak-kanak ini bukan ahli tabarruk, bukan orang yang dibenarkan oleh syarak untuk melakukan kebajikan. Itu panggil ahli tabarruk. Kalau ahli tasarruf, syarak tidak membenarkan untuk kanak-kanak mengurus ataupun mengendalikan harta sendiri. Hartanya diurus oleh walinya, diurus oleh bapaknya. Maka apa saja pengurusan harta benda diuruskan oleh bapaknya. Tidak dibenarkan untuk dirinya mengurus hartanya sendiri. Sedangkan korban ini dia melibatkan ibadat maliyah, ibadat harta benda, maka tidak dibenarkan oleh syarak untuk anak-kanak niat sendiri. Dia berbeza tumpah dengan ibadat badani, ibadat solat. Ibadat solat apabila anak itu mumayyiz, syarat dia mumayyiz. Umur 7 tahun dah mumayyiz, umur 8 tahun dah mumayyiz, tapi belum balik. Apabila umur mumayyiz, maka wajib ke atas ibu bapa ajar tata cara, tata kelola solat dengan sempurna. Ajar praktikalnya, ajar ilmunya. Dan dari segi praktikalnya, cantik dia buat. Sah. Adakah sah? Jawab dia sah. Kenapa? Kerana syarat dalam ibadat solat, ibadat badani, syarat untuk Allah Ta'ala terima ibadat itu mumayyiz. Syarat untuk Allah Ta'ala terima niat solat itu sekurang-kurang mumayyiz. Sah pahala dia, sah ibadat sembahyang dia, cuma dia tidak ada akaun lagi. Dia tak akan, pahala itu tak akan dapat kepada kanak-kanak mumayyiz, dia akan dapat kepada wali dia. Bapa yang suruh anak itu mendirikan solat, maka bapa yang akan dapat. Baik, isu yang kelima. Kita terus kepada isu yang kelima. Isu yang kelima ini, buat korban dan akikah dalam seekor lembu. Kita ada seekor lembu 7 bahagian, tuan. Boleh ke tak nak sharing dalam bahagian satu bahagian akikah, satu bahagian lagi korban, ataupun seekor lembu tu 7, 3-nya akikah, 4-nya korban. Sah dibuat korban 1/7 dalam seekor lembu, dan dibuat akikah 1/7 yang lain dalam seekor lembu tersebut. Boleh.
Jadi dalam seekor lembu tu tuan-puan, kita boleh berkongsi di antara akikah dan juga kurban, dan juga boleh juga dipelas dengan kenduri. Maksud apa? Maksudnya kita tak nak buat kurban dan kita juga tak nak buat akikah, tapi satu bahagian itu untuk makan saja, untuk buat kenduri. Boleh. Maksudnya 3 bahagian akikah, 3 bahagian lagi kurban, 1 bahagian sahaja untuk kenduri. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Pendapat Al-Imam Ramli, sekiranya seseorang berhajat melakukan kurban serta akikah dengan seekor kambing sahaja sah dan jadi kurban, dan jadi akikah kedua-dua dengan seekor kambing sahaja. Ini pendapat Ramli sahaja. Tapi qaul mu'tamad, dia sah seekor kambing satu sahaja. Kalau seekor lembu boleh dibahagikan di antara akikah dan juga kurban. Tapi kalau kambing, pendapat mu'tamad, kambing dia kena satu saja. Kalau kurban, kalau akikah, akikah. Tidak boleh dibahagikan kambing ini. Tapi pendapat lemah Imam Ramli boleh. Ini pendapat lemah. Begitu juga di sisi pendapat Imam Ramli, sah seorang yang melakukan akikah dengan seekor kambing atau satu bahagian lembu untuk beberapa orang anaknya, sah dan jadi akikah bagi tiap-tiap orang anaknya. Ini pendapat Imam Ramli. Jadi pendapat Imam Ramli ini qadha. Ini sebagai tambahan, info tambahan kepada kita. Apa yang kita tahu, tuan-puan, qaul yang mu'tamad, kalau satu bahagian itu tidak sah di sharing, satu bahagian mesti pilih sama ada akikah ataupun kurban. Tapi pendapat Imam Ramli kata boleh. Satu bahagian itu akikah dikongsi dengan kurban. Boleh. Dinakalkan daripada kitab Al-Baijuri Ibn Qasim juzuk yang kedua muka surat 304 yang diadaptasi daripada risalah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Baik, isu yang ke-5 settle. Baik, kita terus kepada isu yang ke-6 tuan-puan. Isu yang ke-6. Yang ke-6, cara lafaz. Ini sebagai ulangan tuan-puan. Kita dah bincang daripada sebelum ni dalam subtopik yang ketiga ataupun yang ketiga, iaitu dia punya tata cara muamalat, akad muamalat di dalam ibadat kurban. Kita dah bincang. Jadi kita ulang sekali lagi. Isu yang ke-6, cara lafaz akad wakalah antara peserta dan urus dia. Ini antara benda topik yang penting tu pana. Ini topik yang penting di dalam ibadat kurban. Dan inilah juga yang termiss ataupun dia panggil terlepas pandang di dalam ibadat kurban. Sebab apa? Sebab kita kurang sedar ibadat kurban itu termasuk dalam ibadat maliyah, ibadat yang ada kaitan dengan muamalat. Apabila kita skip ilmu muamalat ini, menyebabkan kita akan ketinggalan praktikal muamalat di dalam ibadat kurban. Baik, ini antara detail yang kena. Cara lafaz akad wakalah antara peserta dan urus dia. Dia kalau kita nak yang praktikal hari ni tuan-puan, yang praktikal ni yang kita tak boleh buat sendiri ni, kita nak pas kepada orang lain. Kalau kita nak pas kepada orang lain buat, kita nak pas kepada urus dia buat, kita mesti ada 4 akad wakalah. Mesti ada 4 akad wakalah. Asas dianya ada 4 akad wakalah. Yang pertama, contoh lafaz membeli satu bahagian lembu daripada 7 bahagian lembu. Ini wakil yang pertama. Lafaz akad wakalah yang pertama, iaitu wakil membeli, wakil kepada urus dia supaya membeli satu bahagian lembu daripada 7 bahagian dan serahan duit. Macam mana contoh tuan-puan lafaz? Kita bagi contoh saja. Contoh dia, kita nak serahkan duit kita dan juga kita nak minta urus dia wakil beli satu bahagian daripada 7 bahagian. Biasanya tuan-puan kat sini ni, biasanya kalau tuan-puan tengoklah di majoriti pelaksanaan hari ni, biasanya dia hanya ada bayaran sahaja tanpa ada wakil beli. Seolah-olah lembu itu dah berada di hadapan kita.
Kalau serahan duit tanpa ada wakil beli kepada urus dia, seolah-olah peserta ini beli direct dengan urus dia tanpa lembu ada di hadapan urus dia. Sedangkan urus dia ni nak beli lembu. Lembu tidak ada lagi di hadapan peserta. Apabila urus dia nak kena beli lembu dan duit itu diserahkan untuk beli lembu, bermakna mesti ada wakil beli. Mesti ada wakil supaya pihak urus dia ini tolong beli satu bahagian kepada diri kita. Mana contoh dia? Saya dengan Azhar bin Ramli dengan ini menyerahkan duit sebanyak RM300. Menyerah ini tuan-puan, ini macam biasa saya dah sebut sebelum daripada ni. Sama ada tuan-puan nak apply serahan itu sebagai wakil, duit itu kita pegang, ataupun nak minta supaya peserta ni heboh. Untuk memudahkan pihak urus dia pegang duit itu, supaya dia heboh. Okey, saya Azhar dengan ini menyerahkan duit sebanyak 300 heboh kepada pihak urus dia, dan saya wakilkan pihak urus dia untuk belikan satu bahagian lembu daripada 7 bahagian. Okey, dan menyerahkan kepada pihak urus dia untuk membuat pemilihan lembu yang terbaik bagi pandangan pihak urus dia. Ini umum, tak perlu detailkan. Tak perlu poster kata tolong beli lembu warna putih, tolong beli lembu yang ciri-cirinya begini. Itu agak sukar untuk pihak urus dia dapatkan. Jadi kita minta bagi kebebasan kepada pihak urus dia untuk beli ciri-ciri lembu yang terbaik bagi pandangan mereka. Baik, satu. Ini akad wakalah yang pertama. Baik, wakalah yang kedua iaitu wakil sembelih. Di dalam form itu tuan-puan, di dalam kita isi form itu, kalau kita nak buat pihak urus dia nak minta buat A to Z, mesti ada 4 wakalah ini dalam form itu, dalam boran itu. Yang keduanya adalah wakil sembelih. Contoh wakil sembelih, saya Azhar bin Ramli mewakilkan kepada urus dia untuk menyembelihkan satu bahagian milik saya daripada 7 bahagian lembu tersebut. Apabila kita minta dia beli, sebab tu kena wakil beli dulu. Minta dia belikan lembu, lepas tu dalam masa sama kita wakilkan dia supaya dia ataupun pihak urus dia tolong bagi pihak diri kita untuk menyembelihkan satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Jangan minta dia sembelih lembu seekor. Bukan milik kita seekor lembu. Kita kena tetap spesifik. Sembelih satu bahagian. Dia kata nak sembelih macam mana? Ustaz, satu bahagian sembelih seekor je. Memang seekor sahaja. Cuma kena tetapkan milik kita. Dia dalam amalat dia teliti tuan-puan. Harta kita satu bahagian sahaja, maka kena tetapkan. Maksud sembelih lembu tu, milik kita ni adalah satu bahagian daripada 7 bahagian. Dan ketiga, di akad ketiga dia ada 4 akad. Akad yang ketiganya ialah akad wakalah, iaitu wakil niat korban sunat. Kita nak pas A to Z kepada pihak urus dia. Mudah. Semua pihak urus dia buat. Contoh lafaz akad wakil niat korban sunat kepada pihak urus dia. Saya mewakilkan kepada urus dia. Kalau pihak urus dia ni umum tuan-puan, tak kisahlah. Urus dia lah akan pas kepada siapa tukang nyembelih. Saya mewakilkan kepada urus dia ataupun saya wakilkan kepada tukang sembelih untuk niat korban sunat bagi diri saya satu bahagian daripada 7 bahagian kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh wakil niat korban sunat. Sebab kita nak pas semua dia yang buat. Mesti ada. Sebab itulah dalam form ni tuan-puan, kita duk tengok hari ni memang tak jarang, terutama korban di Mekah hari ni, melakukan korban di Kemboja, lakukan korban di luar negara, tetapi form itu sangat ringkas. Banyak perkara ibadat, banyak perkara ataupun wakalah yang tidak ada di dalam form tersebut. Itu menyebabkan ibadat kita akan jadi fasidah, akan jadi sia-sia saja tuan-puan. Jadi duit yang terkorban, tak dapat pahala. Jadi kadang-kadang peserta dia tak tahu
kesilapan kepada pihak urus dia yang tidak tolong bantu detail. Sebab ini bukan buat di depan mata dia. Dia nak kena niat. Jadi dia nak kena niat bila bukan boleh niat masa isi form. Isi form itu hanya dia wakil kepada pihak urus dia niat. Kerana tempat niat dia, kita dah bincang ada 2 tempat niat. Bukan dia boleh niat ketika isi form. Isi boran urus dan bayar kepada pihak urus dia itu wakil sahaja. Sebab tu kena ada. Yang ketiga, wakil niat korban sunat kepada pihak urus dia. Dan yang keempat sekali tuan-puan, yang keempat juga perlu ada. Sekiranya kita melakukan korban, bukan kita sendiri yang uruskan penagihan daging. Iaitu wakil ketiga, keempat ini wakil menguruskan penagihan daging kepada pihak urus dia. Contoh lafaz dia, lafaz wakil urus penagihan daging kepada pihak urus dia, saya mewakilkan kepada urus dia untuk menguruskan penagihan segala daging korban sunat saya kepada mereka yang layak. Tak perlu detailkan. Untuk memudahkan pihak urus dia, kita tak perlu detailkan, tak perlu spesifik siapa yang kita nak minta dia agihkan. Bagi saja kepada mereka yang layak. Apabila mereka yang layak, pihak urus dia tahu 3 jenis golongan yang layak, iaitu sedekah dan hadiah. Itu contoh tuan-puan, ada 4 contoh lafaz akad wakalah antara peserta dan urus dia. Dan 4 contoh akad wakalah ini sangat penting. Dia menjadi asas kepada ibadat korban, khususnya kita nak buat korban di tempat lain, bukan di depan mata kita. Kalau kita nak buat depan mata kita, kita sendiri yang niat, cuma kita wakil kepada orang lain untuk sembelih, kita sendiri niat dan kita sendiri ambil daging, agihkan sendiri, itu okey. Tetapi kalau kita nak buat tempat lain, ataupun kita tak nak berada di hari kejadian itu, maka kita akan wakil A to Z kepada pihak urus dia. Apabila kita nak wakilkan semua ibadat korban kepada pihak urus dia, inilah dia tuan-puan asasnya 4 akad wakalah yang perlu ada di dalam ibadat korban itu. Ataupun kita panggil akad muamalat di dalam ibadat korban. Dan inilah juga tuan-puan antara ilmu yang pupus, antara praktikal yang hilang, yang panggil apa, dikesampingkan di dalam ibadat korban. Yang tidak ada, semakin hari semakin pupus. Itulah yang perlu kita kekalkan, yang perlu kita pertahankan. Kenapa? Kerana ini merupakan inti kepada ibadat korban itu sendiri. Baik, kita terus tuan-puan kepada isu yang ketujuh. Kita teruskan kepada isu yang ketujuh, iaitu isu yang ketujuh sampai ke-18 ni isu ringan-ringan saja tuan-puan. Isu ringan-ringan saja. Dia tak melibatkan isu fundamental. Dah habis dah. Isu yang asas, isu yang menjadi tonggak induk kepada ibadat korban dah habis. Ini isu teknikal kita bincang. Sebab tu isu yang teknikal ini insya-Allah kita boleh ekspreskan. Kita boleh ekspreskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mencelah sikit. Boleh. Ini berkaitan dengan sunat tadi kan, ada 4 perkara tu. Ya. Pertama, kita wakil untuk membeli 1 daripada 7 bahagian. Okey. Kemudian wakil untuk sembelihan. Kemudian wakil untuk sembelihan kurban sunat. Wakil bukan. Yang ketiga wakil niat kurban. Yang ketiga wakil niat kurban sunat. Jadi soalan ya. Ya. Masa kita niat untuk menyerahkan duit dan menyerah untuk wakil membeli, adakah pada masa tu kita nak menyatakan membeli untuk tujuan mewakil korban sunat masa tu, ataupun kita nak membeli saja? Maksud saya tengok yang Ustaz WhatsApp tu, kat yang pertama tu, dengan ini saya menyebutkan sebanyak sekian duit untuk membeli 1 dan bahagian 7 bahagian lembu lah. Jadi kat situ tak dinyatakan tujuan untuk beli itu untuk tujuan sembelihan sunat, kurban sunat. Adakah perlu dinyatakan ataupun tak perlu? Ini wakil beli saja, tak perlu. Sebab di bawah tu kita dah wakilkan untuk niat kurban sunat. Di atas tu kita yang pertama, saya menyerahkan duit sebanyak 800 hebah kepada pihak urus dia, dan saya wakilkan pihak urus dia untuk belikan 1 bahagian lembu daripada 7 bahagian.
Ini wakil belian lembu. Yang kedua, yang bawah tu, dia kita wakil supaya pihak urustia niat korban sunat untuk diri kita. Jadi kita minta urustia beli, lepas tu kita wakilkan dia sembelih, kita wakilkan dia niat korban sunat. Dalam yang pertama tak perlu kita nyatakan belian lembu untuk korban sunat. Boleh kita nak nyata pun tak ada masalah, tak jadi isu pun. Contohnya dalam wakil yang pertama tu, akad wakalah yang pertama tu, saya dengan ini menyerahkan duit sebanyak 800 dan saya wakilkan pihak urustia untuk belikan satu bahagian lembu daripada 7 bahagian untuk korban sunat bagi diri saya. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga nak nyatakan. Okey. Terima kasih. Jelas Ustaz. Terima kasih. Okey. Kita terus ke isu yang ketujuh. Isu yang ketujuh ni tuan-tuan, insya-Allah dia mudah saja, 7 sampai 18. Kalau boleh kita habiskan hari ni, insya-Allah kita teruskan hari ni. Sebab isu-isu yang ke-7 sampai 18 ini dia isu yang teknikal, isu yang mudah saja, dia tidak melibatkan isu asas. Isu ke-7 tuan-puan, bolehkah menjual daging korban? Ini mudah saja. Boleh ke tidak nak jual daging korban? Baik, daging korban ini, kalau orang tanya boleh tak nak menjual daging korban, jawab dia, kita nak kena tengok siapa yang menjual. Kalaulah peserta haram, peserta korban itu haram dia menjual daging korban. Peserta tak boleh jual. Dapat daging korban, dia tak bagi pun, tak sedekah pun dia jual. Itu haramlah, kita dah maklum. Tetapi orang fakir yang boleh. Orang fakir miskin yang menerima daging korban daripada peserta dan selepas ia qada yang mu'tabar, maka harus lagi sah ia tasarruf, sama ada menjual, sama ada hadiah kepada orang dan sedekah kepada orang lain. Jadi orang fakir ataupun orang miskin yang menerima daging korban daripada peserta korban, dia selepas dia qada, maka harus lagi sah dia tasarruf, sama ada dia nak jual, dia nak hadiah ataupun nak sedekah kepada sesiapa sahaja. Baik, settle tu pan. Jadi isu yang ke-7 mudah saja. Peserta haram menjual. Yang boleh menjualnya ialah fakir ataupun miskin. Fakir ataupun orang miskin yang menerima daging daripada peserta, itu dia bebas untuk tasarruf, menjual, hadiah dan sebagainya. Baik, kita terus kepada isu yang ke-8. Isu yang ke-8. Isu ke-8 ni ada kaitan dengan isu yang kita dah bincang sebelum daripada ni, iaitu bolehkah niat korban bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia. Ini dah sebut. Kita dah sebut di isu pertama, iaitu tidak harus lagi, tidak sah niat korban bagi si mati yang meninggal dunia tanpa wasiat daripada si mati. Caranya, macam mana solusi dia? Caranya, kita buat korban atas nama kita yang hidup. Anak buat korban atas nama anak yang hidup. Dan sedekah pahala kepada si mati. Sedekah pahala kepada arwah yang telah meninggal. Jadi kalaulah arwah itu furu', kalaulah arwah itu usul, kalau arwah itu bapa ke atas, maka anak ini setiap kali dia buat korban, sunat dia niat sedekah pahala kepada usul dia. Walaupun dia tak sedekah pahala, tetap dapat pahala secara langsung. Cuma sunat ke atas orang yang hidup niat sedekah pahala kepada arwah furu' atau arwah usul kita yang telah meninggal, bapa ke atas. Baik, isu yang ke-9, bolehkah satu bahagian korban diniatkan untuk satu keluarga? Ini pun ramai orang tanya tuan-tuan. Isu yang ke-9 ini ramai orang tanya, bolehkah satu bahagian korban diniatkan untuk satu keluarga?
Tidak sah niat korban satu bahagian untuk satu keluarga atau lebih daripada satu penama. Kenapa? Kerana syarat korban ini satu bahagian satu penama sahaja. Dia tak boleh share. Dia tak boleh share. Caranya, solusi dia, cara yang kita boleh buat untuk dapat pahala satu keluarga, satu orang dalam keluarga itu niat korban bagi dirinya dan dia niat sedekah pahala korban untuk satu keluarga. Itu cara yang kita boleh buat. Ada biasa orang buat macam ni tuan-puan. Satu keluarga dia oleh kerana bapa ni ataupun tak kira lah siapa pun tak cukup duit. Lalu dia share lah. Lembu 800. Bapa ada 400 saja. Jadi bapa pun share dengan isteri 100 dan anak-anak lagi 3 orang untuk cukupkan 800. Boleh ataupun tidak cara tersebut? Jawab dia tuan-puan, cara tersebut boleh sekiranya anak-anak itu heboh kepada duit tersebut kepada bapa. Isteri heboh kepada suami 100 dan 3 orang lagi anak 100 seorang heboh kepada bapa. Jadi apabila dia heboh kepada bapa, jadi duit itu duit siapa? Duit itu duit bapa. Apabila duit bapa, bapa boleh niat korban sunat bagi dirinya seorang. Kemudian selepas dia niat korban sunat untuk diri dia, kemudian dia niat ataupun dia sedekahkan pahala korban itu untuk anak dan juga untuk isterinya. Tetapi kalaulah dia buat share, tak sah. Maksud sharenya, isteri dia share 100, anak-anak 3 orang yang dah balik pun share 100-100. Masuk share untuk cukupkan satu bahagian 800. Kenapa? Kerana dia tidak boleh berkongsi satu bahagian korban. Tak boleh. Jadi beza ya, dia teknikal beza, iaitu jangan sharing kita pas kepada bapa direct, kita heboh bagi jadi duit itu duit bapa. Kita heboh jadi duit bapa, dapat pahala sedekah kepada kita. Kemudian bapa ni guna duit tu untuk korban, dapat balik pahala korban kepada kita. Dapat 2 pahala. Satu pahala heboh duit, satu lagi pahala korban dapat kepada kita. Nampak tak? Kena cara pahala pun dapat berganda. Dua pahala yang kita dapat. Tapi kalau tak kena cara, dua-dua burn. Dua-dua burn. Sebab sharing korban itu tidak boleh. Isu yang ke-10 tuan-puan. Isu yang ke-10. Bolehkah diberi sebahagian daging korban kepada penyembelih dan AJK bertugas sebagai upah? Ini popular juga tuan-puan. Dan kita dah maklum. Saya just baca saja. Isu yang ke-10 ini. Bolehkah diberi sebahagian daging korban kepada penyembelih dan AJK bertugas sebagai upah? Haram memberi upah mana-mana daging korban kepada petugas korban kerana larangan ini ijma' daripada ulama'. Kerana ada tegahan daripada Nabi dalam hadis yang sahih. Ini tak boleh tuan-puan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali karramallahu wajhah. Nabi larang daripada memberi upah daging korban kepada penyembelih dan juga kepada petugas urus dia. Tak boleh. Adapun sedekah daging atas tiket fakir miskin kepada penyembelih ataupun petugas urus dia sah dan juga boleh ataupun sah menjadikan upah daripada duit untuk petugas. Jadi kesimpulan tuan-puan, petugas ini kita nak upah, kita kena upah dengan duit, ataupun kita nak upah dia boleh, tapi bukan upah kita bagi daging korban itu atas tiket dia itu fakir, atas tiket dia itu miskin, boleh. Karena kalau nak upah, dia ni kaya, dia tak berhak nak terima daging, tapi orang kaya pun boleh hadiah. Contohlah, kita nak upah asin, kita boleh upah duit.
Baik, terus kepada yang isu yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Apakah hukum wakil di atas wakil? Wakil di atas wakil. Wakil di atas wakil ni tuan-puan, secara umum dalam bab wakalah. Dan bab wakalah di dalam kitab muamalat dia agak panjang lebar. Dia ada wakalah mutlaqah, dia ada wakalah muqayyadah. Dia agak detail. Ada satu daripada isu yang dibincang dalam kitab wakalah, iaitu boleh ke tidak wakil di atas wakil. Macam mana contoh wakil di atas wakil? Kita wakil kepada A sembelih, tiba-tiba A ni dia pergi wakil kepada B untuk sembelih. Boleh ke tidak? Tu. Asalnya tak boleh tanpa izin, tuan-tuan. Tanpa izin daripada pihak muwakil, orang yang mewakil kepada kita, tak boleh. Tak boleh. Dia sama pinjan atas pinjan. Kita akan belajar tajuk pinjan atas pinjan. Juga ramai yang kita buat tapi tak sah dan haram. Wakil atas wakil juga tidak sah tanpa izin daripada muwakil. Okay. Baik. Apa hukum wakil di atas wakil? Sah wakil ataupun boleh dan sah wakil atas wakil dengan syarat diizin oleh orang yang memberi wakil. Boleh. Sebab itulah, kalau perasan di dalam lafaz wakalah, kenapa kita buat dua bentuk. Pertamanya kepada orang tertentu ataupun kepada pihak urustia. Apabila kita sebut pihak urustia, bermakna dia umum. Siapa pun asalkan dia urustia, boleh. Itu penting kepada akad wakalah. Kenapa? Kerana ada izin. Wakalah ini dia panggil akad memberi izin. Dia izin kepada A ataupun dia izin kepada umum, kerana ada dua izin. Izin kepada pihak tertentu dan yang keduanya izin kepada pihak urustia. Tu. Contoh lafaz akad wakil atau wakil. Saya wakilkan kepada Haji Ali. Ni direct. Ataupun kena ada atau. Wakil kepada pihak urustia untuk belikan satu bahagian lembu bagi pihak saya. Maknanya kita boleh wakil atas wakil apabila diizin oleh muwakil, diizin oleh peserta. Peserta di dalam form itu, dia dah beri dua keizinan. Dia kata, saya wakilkan kepada Haji Rusli, ataupun saya wakilkan kepada pihak urustia. Bermaknanya Haji Rusli boleh pas kepada orang lain, urustia, untuk belikan. Tapi kalaulah form itu beri izin kepada Haji Rusli je, memang orang lain tak boleh buat. Itu penting dalam form itu untuk kita minta supaya peserta ini bukan saja beri wakil kepada A, tetapi beri juga wakil kepada wakil. Okay. Kita terus kepada yang ke-12. Kita boleh terus, boleh settle gini tuan-tuan. Jadi kita tak nak delay-delay sebab minggu depan nanti kan kita nak tak lama dah nak kurban. Kita boleh habiskan lagi ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala yang ke-12. Di dalam masalah akad, adakah ia wajib berlafaz? Bolehkah kita buat secara bertulis seperti boran, persetujuan dan seumpamanya? Dalam bab akad ataupun dalam bab akad dalam muamalat, qaul mu'tamad wajib ada lafaz. Ini qaul mu'tamad. Dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, wajib ada lafaz. Sama ada lafaz sarih ataupun kinayah dan juga tulisan sebagai pengganti lafaz. Dia termasuk dalam lafaz kinayah. Dia asal lafaz ni tuan-puan, perkataan ini ada dua. Perkataan dalam bentuk sarih, dalam bentuk jelas. Yang kedua dalam bentuk kinayah, dalam bentuk yang tak jelas tetapi dia ada orang panggil apa? Dia ada kinayah ni dia kena ada tanda-tanda. Walaupun dia kinayah tetapi dia ada tanda yang boleh kita kenal bahawa dia itu wakil. Dia tak guna wakil tapi dia guna lafaz lain. Cuma kita faham bahawa kinayah dia ini, indirect dia ini mengandungi lafaz wakil. Dan juga kinayah termasuk kinayah iaitu lafaz secara bertulis. Sah.
Baik, settle. Ini mudah saja tuan-tuan. Kita dah beramal selalu, iaitu tulisan ini termasuk juga lafaz, termasuk juga akad. Baik, kita terus kepada yang ke-13. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, 13. Bagaimana cara pembelian lembu korban daripada penternak? Bolehkah menggunakan duit lain dahulu atau wajib beli dengan duit peserta? Baik, jawab dia. Sekiranya peserta telah wakilkan kepada pihak urus dia dan duit telah diserahkan kepada pihak urus dia, ini wakil. Dia wakil, dia serah duit. Bukan hebah. Dia serah atas nama wakalah. Wajib urus dia menggunakan duit peserta untuk belikan lembu daripada penternak ataupun daripada owner lembu. Baik, settle. Ini mudah saja. Kita dah terang sebelum daripada ni. Sebab tu kenapa kita buat dua bentuk. Kita butuh wakalah, duit itu kita pegang sebagai duit peserta, ataupun kita minta peserta hebah kepada urus dia. Okey. Soalan ke-14, bolehkah pihak surau membeli terlebih dahulu lembu menggunakan duit surau? Ini isu ni ramai tuan-tuan. Ramai yang pihak surau buat. Boleh jadi salah, boleh jadi betul. Kemudian peserta korban hanya akad jual beli dengan pihak surau. Soalan dia tuan-tuan, bolehkah surau membeli terlebih dahulu lembu menggunakan duit surau, kemudian dan lembu tu jadi milik surau, kemudian peserta korban hanya akad jual beli dengan pihak surau ataupun urus dia? Jawab dia tuan-tuan, kita dah belajar sebelum ni, aktiviti korban tidak termasuk dalam maslahat surau. Tak boleh guna duit tabung surau. Kenapa? Kerana aktiviti korban tidak termasuk dalam maslahat masjid ataupun maslahat surau. Ini kita dah belajar dalam tajuk pengurusan harta surau. Sekiranya kutipan duit surau untuk tujuan maslahat semua program, kita tengok ada yang boleh. Kalaulah kutipan duit surau untuk tujuan maslahat semua program, termasuk aktiviti korban, dah maklum dah. Dia punya kutipan duit surau itu, orang yang menderma itu dah tahu tujuan semua program. Maka harus menggunakan duit surau untuk belian lembu korban dan pihak urus dia akad jual beli dengan peserta korban. Ini kena berhati-hatilah di sini. Kalau duit itu duit untuk tujuan masalah semua program termasuk aktiviti korban, boleh. Tapi selamatnya tuan-puan, gunalah duit yang lain daripada duit surau. Sama ada kita nak guna duit urus dia dulu, pihak urus dia dulu, ataupun kita nak guna duit peserta direct. Paling mudahnya tuan-puan, kita guna duit peserta direct dalam bentuk yang hebah. Itu paling mudah. Okey, kita terus kepada yang 15. Akad isu yang ke-15. Bolehkah dicampurkan semua bahagian daging lembu seperti contoh 7 ekor lembu dicampurkan dagingnya sekali dalam satu bekas. Kemudian barulah diagihkan dagingnya. Ramai juga kita buat macam ni. Jawab dia tuan-puan, boleh dan sah sekiranya dibahagikan terlebih dahulu daging milik setiap peserta. Dan peserta telah izinkan atau wakilkan kepada pihak urus dia untuk agihkan daging tersebut. Nak campur sekali, nak longgok 7 ekor lembu dalam satu bekas ni tuan-puan, kemudian bawa agihkan kepada semua, boleh ke tidak? Jawab dia boleh, tapi sekiranya sekiranya dibahagikan terlebih dahulu. Kita kena bagi milik dulu. Bagi peserta ni dia dah milik, ataupun dia wakil kepada pihak urus dia untuk agihkan daging. Apabila pihak urus dia dah timban semua, setiap lembu, seekor lembu ada 7 peserta dan diagihkan, setiap peserta dah dapat 20 kilo, kemudian dia dah urus dia dah qabab, barulah kita boleh
campur sekali untuk bagi kepada orang yang layak. Soalan yang ke-16. Nak express tuan dah. Soalan yang ke-16, adakah ada setengah surau dan masjid mereka mengambil lembu korban pertama untuk dimasak dan dimakan beramai-ramai. Apakah hukumnya? Soalan tuan-puan. Jawab dia tuan-puan, haram dimasak semua daging korban dalam seekor lembu kerana daging korban wajib disedekah kepada fakir miskin walaupun sedikit. Ini kita dah bincang sebelum pada ni. Dan seekor lembu tu tuan-puan, dia tak boleh. Seekor lembu dia nak ambil semua masak. Walaupun diizin oleh peserta. Walaupun dia dapat wakalah, dia dah diizin oleh peserta untuk urus dia handle, untuk urus dia agihkan. Urus dia agihkan kepada orang layak. Maka urus dia pun dia buat. Seekor lembu ni kita handle macam mana? Kita masak semua sekali. Tak boleh. Kenapa? Kerana daging korban dia tak sama dengan akikah. Daging korban dia kena bagi mentah. Dan setiap peserta itu dia kena bagi sedikit, barulah dia boleh makan. Haram dimasak semua daging korban kerana daging korban wajib disedekah kepada fakir miskin walaupun sedikit, dan selebihnya harus masak. Dan haram sekiranya tidak dibahagikan daging milik setiap peserta terlebih dahulu sebelum minta izin untuk masak sebahagian daripadanya. Soalan ke-17, apa hukum jika pihak pengurusan memasak sebahagian daging korban peserta untuk dijadikan makanan kepada semua jemaah yang datang? Jadi kalaulah dia pihak pengurusan memasak sebahagian daripada daging korban peserta untuk dijadikan makanan kepada semua jemaah yang datang, jawab dia harus. Harus memasak sebahagian daripada daging korban dan wajib sedekah mentah walaupun sedikit. Tetapi ingat, sebelum masak, pastikan diberi izin oleh peserta kerana daging milik mereka. Melainkan peserta wakil kepada pihak urus dia untuk urus agih daging mengikut budi bicara urus dia. Itu penting. Penting kepada izin daripada peserta. Baik, last sekali tuan-puan, isu yang ke-18. Ini isu tambahan yang ke-18. Jika pihak urus dia memasak daging korban, dia masak daging korban, sebahagian daging korban dia masak untuk jemaah ataupun untuk ramai-ramai. Apa hukum penduduk ataupun jemaah mengambil daging yang dimasak dan dibungkus itu bawa balik sedangkan majlis belum selesai? Ni ramai ni, isu ni sebab ada setengah surau. Dia kata soalan ni, ramai yang pakak ambil tanpa minta izin. Jawab dia tuan-puan, haram mengambil tanpa izin daripada pihak urus dia. Kalau dia orang datang, jemaah yang datang dia ambil. Jemaah yang datang ambil, urus dia tak suruh pun. Itu haram ambil tanpa izin daripada pihak urus dia. Walaupun itu dia kata kepunyaan surau. Bukan kepunyaan surau, itu urus dia yang handle. Dia tidak termasuk masalah surau. Jadi kena minta izin. Tak boleh kita mudah-mudah untuk ambil. Baik, itulah tuan-puan hari ini. Alhamdulillah kita berjaya selesaikan 18 isu yang ada kaitan dengan kita. Mudah-mudahan ada manfaat perbincangan kita pagi ini.
Dan saya serah balik kepada Abang Zaki. Kalau ada soalan, kita cuba jawab soalan. Sebelum saya nak jawab soalan dalam Facebook Live, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penerangan terakhir, haram ambil tanpa kebenaran atau pengaturan urus dia kan Ustaz? Ya, betul. Haram tu, maksudnya Ustaz boleh kupas lagi pada pendapat saya lah ni. Haram tu, adakah patut dia menggantikan balik ataupun dia kena bertaubat ataupun pendekatan yang sepatutnya macam mana dia patut buat? Okey, jadi haram pihak lain ambil tanpa izin. Jadi haram pihak lain tu dia ambil daging kurban tanpa izin. Daging kurban itu sebab itu milik peserta. Jadi peserta dah bagi wakil kepada urus dia. Jadi urus dia yang akan agihkan kepada siapa yang dia nak bagi. Sama ada daging mentah ataupun yang dah masak. Dia dah masak separuh aja, tak boleh masak semua. Jadi apabila dia main bedal tanpa izin, hukum dia haram. Jadi apabila dia haram, maksud apa haram tuan-puan? Haram ini kita dah belajar dalam muamalah. Kesan kepada haram ini, pertamanya dia tak sah untuk tasarruf. Apa tasarruf? Dia tak sah nak makan, dia tak sah nak jual, dia tak sah nak hadiah kepada orang lain atau nak hebah kepada orang lain. Itu kesan yang pertama. Maksud apa tuan-puan? Maksud dia apabila haram dalam muamalat, dia tak boleh untuk tasarruf. Tak boleh untuk tasarruf. Maksud tasarruf ni, dia nak makan pun haram, dia nak bagi hebah kepada anak isteri dia pun haram, dia nak jual pun haram. Apabila dia buat balik satu Tupperware, balik ke rumah, sudah tentunya nak hebah kepada anak dia, nak hebah kepada isteri dia haram. Diri dia pun tak boleh makan dan juga anak isteri dia pun tak boleh makan. Kenapa? Kerana haram tasarruf. Haram dia untuk dia mengendalikan harta itu, tak dibenarkan. Dalam masa yang sama, dalam setiap masa, Islam ataupun syarak menekan dia untuk dia hantar balik. Ini kita dah belajar dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dalam bab lafaz. Dalam bab lafaz, iaitu tak sah lafaz, tidak sah jual beli. Ataupun tidak ada akad jual beli dalam Qaul Mu'tamad, maka tidak sah. Apabila tidak sah, barang itu tidak menjadi milik dia. Apabila tak menjadi milik dia, dia haram tasarruf, dia haram guna, dia haram makan, dia haram hebah, dia haram hadiah kepada orang lain. Bahkan setiap saat dan ketika Islam tekan dia, syarat tekan dia supaya dia hantar balik. Kesan yang keduanya ialah haram ini, kesan haram ini ialah dosa. Bukan haram semata-mata. Bahkan dosa. Walaupun dia tidak dosa besar, tetapi tetap berdosa. Termasuk seperti mencuri dan merampas. Sama je. Sebab itu bukan milik dia. Dia ambil bukan milik dia. Termasuk dalam mencuri harta orang lain. Baik, wallahu a'lam. Dia kena ganti. Jadi kena hantar balik. Apabila dia tak tahu, tak hantar balik lah. Kalau ya, sama-sama. Kita tengok soalan dalam inbox. Kalau ada soalan dalam inbox. Okey. Soalan pertama, Fadil Haji Kamarudin. Bolehkah orang kaya awan jual bahagian dia? Orang kaya dia nak jual daging milik dia. Kalaulah dia peserta, sama, tak boleh, haram. Kalau peserta, tak kisah siapa pun peserta, tak boleh menjual daging kurban milik dia. Kalau dia peserta, tak boleh. Sama ada peserta itu orang biasa ataupun peserta itu orang kaya, tak sah dia menjual daging kurban. Ataupun dia panggil haram menjual daging kurban. Cuma isu dia, ada perbincangan ulama, orang kaya yang menerima daging kurban, itu pun ada pendapat mengatakan haram juga dia jual. Tapi ada pendapat mengatakan sah sebab itu dah milik dia. Soalan Haji Rusli, bagaimana pembahagian tulan kepala selain daging? Sekarang kebiasaan buat masak sup dan jamuan kepada hadirin. Okey, sama juga. Tulan dan kepala kita minta izin daripada ketujuh-tujuh peserta untuk dia benarkan bahawasanya kepala dan tulan ini diagihkan ataupun dibagikan secara
secara mengikut budi bicara urus dia. Urus dia buatlah macam mana pun, janji izin daripada peserta izin kepala ini untuk benarkan kepada pihak urus dia buat macam mana pun, tak kisah. Biasanya tuan-puan, kita minta izin, kepala ni dibahagikan 7, kemudian 7 ini dia izin kepada pihak urus dia yang akan buat. Biasanya masak lah. Tapi kena minta izin, itu je. Dia punya kunci dia, minta izin. Sebab dalam kepala tu juga ada hak orang lain. Ada hak setiap peserta. Kepala tu juga ada hak setiap peserta. Baik, okey, soalan saya rasa tu saja soalan dalam inbox. Kalau kita tak ada soalan, kita rasa saya serah balik kepada Abang Zaki. Kita dah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Maaf ganggu ya. Ini pasal macam kalau kita ada lebihan wang, apakah cara yang paling baik kalau macam kita nak buat korban ataupun akikah untuk diri kita, memangkah jadi macam wajib kan? Jadi untuk macam anak-anak kita, adakah kita boleh buatkan terus dengan dia dengan minta izin lah, kan? Untuk anak-anak kita. Jadi adakah cara buat itu yang terbaik ataupun cara yang macam mana yang terbaik? Itu soalan saya yang pertama. Soalan yang kedua, dalam pengurusan korban surau dan kita ada pengurusi surau dan kita ada pengurusi korban. Mana rancangan korban dijalankan, kita handover pengurusi korban itu untuk dihandle oleh jawatan kuasa korban, bukannya jawatan kuasa surau. Jadi adakah pihak manakah yang lebih mempunyai tanggungjawab yang betul untuk memberikan keputusan ataupun sebagainya? Itu saja, Ustaz. Baik, okey, soalan daripada Al-Fadhil Haji Rizwan. Yang pertama, yang afdal, kita ada lebihan duit, yang afdal untuk buat untuk anak kita ataupun macam mana. Baik. Yang afdalnya tuan-puan, kalau kita ada lebihan duit, kita dahulukan diri kita. Kemudian yang kedua, ada lagi lebihan, kita nak dahulukan siapa. Baik, kita dahulukan dari segi syarak, kita yang afdal dahulukan orang yang hampir dengan kita dari segi keturunan. Kita boleh duit yang lebih itu kita boleh contoh tahun ni kita nak bagi anak kita. Tahun lepas kita dah buat untuk isteri kita. Tahun sebelum ni untuk ibu kita. Tahun ni untuk anak kita. Boleh ke tidak? Boleh. Dan golongan itu dah termasuk orang-orang yang afdal kita buat. Orang yang hampir dengan keturunan kita. Cuma caranya macam mana? Adakah kita nak bagi pas dekat anak kita buat sendiri? Ataupun kita minta izin untuk kita buat? Kita minta izin untuk kita sendiri buat. Maksudnya kita sendiri buat. Kita yang niat. Ini satu bahagian lembu. Untuk anak aku yang nama sekian-sekian. Kita sendiri yang niat. Kita tak bagi kepada anak kita yang buat. Yang afdalnya kita sendiri buat ataupun kita nak pas kepada anak kita. Sebenarnya dua-dua ni sama. Kita boleh buat sendiri, kita niat minta izin dengan dia, ataupun kita bagi duit kepada dia untuk dia yang buat sendiri. Jawab dia tuan-puan, kalau nisbah kedua-dua ni sama. Sama dari segi kedua-dua boleh buat. Cuma nisbah yang terbaik. Kita dalam bab fiqh ni tuan-puan, minded fiqh kitanya, kita nak cari yang terbaik. Maka yang terbaiknya, kita beri duit ini, kita hebah kepada dia ni duit. Ayah hebah kepada kamu, 800 ni, untuk kamu buat korban sunat tahun ini. Itu dia panggil hebah yang bersyarat. Dia tak boleh guna duit ni untuk lain. Apabila hebah bersyarat, wajib tunaikan hebah itu ikut syarat yang kita nak. Maka anak kita, dia buat sendiri dengan duit kita. Itu yang terbaik. Dua-dua ni afdal. Cuma kita nak yang lagi terbaik yang mana? Maka kita pas duit ini kepada anak dia. Dia sendiri yang niat. Dia sendiri yang niat. Dia sendiri, semua dia yang buat. Itu yang afdal. Yang kedua, soalan yang kedua berkaitan dengan autoriti pihak pengurusan. Siapa yang lebih bertanggungjawab di antara pengurusi surau dengan pengurusi urus dia? Jawab dia, orang yang berautoriti dalam isu korban sudah tentunya ialah pihak urus dia korban. Jadi pihak pengurusi surau, dia akan pas
dia akan lantik pihak urus setia, dia akan beri mandat kepada pihak urus setia, maka pada hari kejadian itu pihak urus setia yang akan mengendalikan mengikut budi bicara pihak urus setia. Baik, wallahu a'lam. Saya nak tanya sikit ya. Ya, boleh lagi. Apa hukumnya orang kafir untuk makan ke diberikan daging korban? Okey, ini isu yang isu yang popular setiap tahun. Popular tuan-puan. Ada yang kita dengar orang kafir boleh makan, atau isu dakwah. Ni bahaya juga. Jadi jawab dia tuan-puan, orang kafir dia tak boleh ataupun tak sah kita bagi daging kurban kepada dia dan beri makan kepada dia. Kenapa? Ilah dia ialah kerana kafir dia. Ilah dia disebut dalam kitab fiqh kerana kufur dia. Ilah kufur dia kerana ibadat kurban. Daging ini dia panggil daging ibadat. Apabila daging ibadat, dia ada syarat sah dia. Syarat sah dia hanya dibenarkan kepada orang Islam sahaja yang milik. Sebab kalau kalau harta biasa boleh juga orang kafir milik. Sebab tu sah berjual beli dengan orang kafir. Sah kita hebah kepada orang kafir, harus kita hebah kepada orang kafir, bagi hadiah kepada orang kafir, apapun. Jadi harus. Tapi kalau ibadat, daging kurban ini ibadat, maka tidak sah kita bagi hebah kepada kafir. Ni dalam kitab ni sebut, dalam risalah Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Cik sebut, maka ini sudah hilang ilahnya kerana ia sudah sedekah sekaliannya kepada fakir, maka jadilah milik fakir itu. Sekejap saya nak cari dia punya tempat. Baik, qal musannif rahimahullahu taala, disebut di dalam kitab Tuan Guru Haji Cik ni, adapun ditegah orang kafir makan, adapun ditegah orang kafir memakan daging kurban dan memilik daging kurban itu, tegahan haram daripada kita beri makan kepada orang kafir, dan juga tegahan haram daripada kita memberi milik kepada orang kafir. Ilahnya, sebabnya ialah kufur. Sebabnya ialah kufur. Manakala ia masuk Islam, maka hilanglah ilahnya, maka haruslah ia makannya ketika itu. Wallahu alam. Ini disebut di dalam kitab ataupun risalah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Jadi haram kita bagi makan kepada orang kafir, dan juga haram kita bagi milik kepada orang kafir, sama ada milik dengan sedekah ataupun milik dengan hadiah. Kenapa ilah dia? Ilah dia kerana kafir dia, kerana kufur dia. Apabila dia masuk Islam saja, hilang ilah dia, menyebabkan harus ketika itu dia boleh makan dan juga boleh milik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lebihan wang tadi yang telah dikemukakan oleh Haji Ridwan. Okey. Adakah kita sebagai bapa, contoh kalau kita mengeluarkan untuk anak, kemudian dalam tahun yang samanya kita kena keluarkan untuk kita dan satu untuk anak, kena dua bahagian ke? Atau satu saja dalam tahun tu? Tak. Dia satu tahun tu yang untuk lepaskan fardu kifayah, sunat kifai, satu saja. Contohnya tahun ni kita ada duit lebih. Memang lebih, boleh buat 2, boleh buat 3 bahagian, boleh buat 4 bahagian. Jadi untuk melepaskan kifai, satu saja, seekor kambing ataupun satu bahagian lembu. Kita buat satu dah gugur kifai, dah lepas kifai, dah tak makruh. Maka kita ada lebih lagi. Boleh dah buat untuk kita? Boleh. Boleh juga buat untuk kita. Tapi kita tak nak buat untuk kita, ada lebihan satu lagi, kita ada duit ni. Boleh tak kita nak buat untuk anak kita? Ya, boleh untuk pas kepada orang lain. Sebab kita dah ada lebih.
Jadi kalau kita cukup untuk satu bahagian saja, duit tak lebih banyak, memang untuk kita, dahulukan kita dulu. Apabila kita dah dahulukan diri kita, baru ada lagi lebih, ada mampu lagi satu bahagian ataupun mampu lagi dua bahagian, kita boleh bagi kepada anak kita ataupun kita pas kepada isteri kita. Baik, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalam suasana yang sebelum pandemik lah. Okey. Surau ada terima infak daripada kerajaan negeri kita, daripada badan-badan tertentu kan untuk bagi pada surau. Jadi jadi surau akan untuk semula kena ada penama dia lah. Jadi apakah keutamaan surau untuk nak bagi penama tu? Adakah AJK ke ataupun asnaf yang ada kat situ ke? Macam mana keutamaan yang surau nak tentukan penama yang 7 orang tu? So kalau dia dah bagi pada kerajaan negeri, mungkin dia dah hibah pada surau lah. Jadi hak dia miliknya ada surau lah. Jadi surau nak penamakan macam tu, ada dari panduan lah. Okey. Dia kalau pihak kerajaan nak pas kepada surau, dia kalau pas kepada surau umum dia tak sah. Dia tak sah sebab ini lembu. Nak buat korban, dia tak sah. Dia kena ada pemilik. Jadi dia pas kat surau tu, maksud dia kena ada pemilik surau. Maksudnya dia pas kat pengurusi atau dia pas kat AJK. Jadi ada penama. Apabila lembu ni dah ada pemilik, contohnya pemilik dia pengurusi lah. Jadi pengurusi nak cari 7 orang. Nak cari peserta 7 orang. Dia nak dahulukan peserta 7 orang ni, nak dahulukan peserta macam mana yang afdal. Maka yang afdalnya, dia dahulukan orang yang berhajat. Maksud apa? Bukan orang yang kaya. Sebab orang yang kaya, dia mampu menggunakan duit dia sendiri. Jadi dia kena pengurusi ni 7 peserta itu, dia pas dekat orang ataupun peserta 7 orang ni orang yang panggil apa tuan-puan, orang yang tak mampu untuk berkorban. Jadi dia boleh korban dengan apa? Dengan bantuan pengurusi. Dengan bantuan pengurusi. Heboh duit lembu tu, kita heboh lembu tu. Kemudian dia cari peserta untuk dia niat korban sunat. Baik, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak ikut sangat tadi sebab ada pembayaran untuk duit korban. Kalau ikut upah wakalah Ustaz, adakah perlu menyatakan berapa upah wakalah? Contohnya surau A buat satu bagai RM850. Surau B buat RM800. Adakah urus dia terpaksa menerangkan RM800 itu di mana perginya? Jumlah A pergi ke bagai satu ekor lembu. Lepas tu upah penyembelihan, upah pemusisan pergi ke jumlah tertentu. Daripada RM800 itu, adakah perlu kita terangkan pada peserta kenapa kita letakkan RM800 dan ke manakah duit RM800 itu dibelanjakan? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Kalaulah 800 tu bukan harga tetap lembu, diplus dengan kos pengurusan, kena beritahu. Sebab itu dia punya antara antara benda yang mesti dia tahu, satunya harga lembu. Sebab apa? Sebab dan jual ni innamal bai' antaradin. Jual beli ini hanya sah jual beli ini antara dengan persetujuan barang dan harga. Dia nak setuju dulu, dia nak beli seekor satu bahagian, dia setuju dengan harga. Dan yang lain juga dia kena setuju kos pengurusan. Sebab tu ini antara antara keperluan asas untuk dia tahu. Jadi kita just beritahu secara umum, okey, harga seekor lembu RM750 untuk kos upah, RM50 ni untuk kos upah sekian. RM50 sekian. Okey, secara umum dia dah tahu. Apabila dia tahu, dia setuju. Itu penting. Jadi persetujuan dia itu penting. Okey, wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pada sahabat yang lain, ada soalan lagi tu Ustaz? Mungkin tak ada dah kot. Dah jelas dah. Ini mana sesi terakhir untuk sebelum kita buat korban pada tahun ni. Kalau tak ada, terima kasih banyak Abang Ustaz Azhar untuk pencerahan pada hari ini, dan kita selesailah untuk sesi kita bicara tentang ibadah korban. InsyaAllah kalau dipanjang umur kita akan berjumpa lagi tahun depan. Mungkin tak pasti sama ada kita akan buat pencerahan yang sama, tapi saya akan usahakan juga apa yang telah kita lakukan pada pagi ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat yang boleh join pagi ini, dan begitu juga dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Azhar. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa. Sama-sama, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta diri dulu Kita tengok kalau ada soalan dalam ni. Saya dah lepas soalan dalam Google Meet. Okey, soalan daripada Al-Fadil Salihin. Maaf tanya, ayah saya dia jual lembu korban, ya. Kemudian ada kawan saya mau beli satu bahagian daripada 7 bahagian lembu itu. Okey, soalannya, memadai tak kalau dia hanya bagi duit sebanyak 700 tu kepada saya dan dia hanya memberi nama dia saja? Dia wakil lah. Bagi duit saja tak wakil tak boleh. Dia kena wakil lah. Bagi duit kepada Al-Fadhil Salihin. Kemudian dia wakil. Wakil ni dia kena jangan bagi serah duit saja. Dia ada dua. Satu serah duit kena ada bentuk. Serah ni wakil ataupun hebah. Kalau serah wakil, dia minta supaya saya wakilkan beli lembu 1 bahagian daripada 7 bahagian untuk diri saya. Itu wakil. Jadi duit itu sebagai wakil, dia tak hebah duit tu. Jadi duit tu tetap duit dia. Kita kena guna untuk beli duit, beli lembu. Kalau dia duit ni dikata saya minta beli duit, beli lembu kerana saya hebah. Jadi duit tu memang kena beli lembu. Cuma dia hebah untuk beli lembu. Jadi ada dua bentuk di situ. Jadi settle kena pertama kena ada lafaz wakil beli. Dia hanya memberi nama dia sahaja, tak boleh. Dia kena ada wakil beli lembu. Suruh beli lembu, kemudian dia bagi nama. Lepas tu pula banyak lagi benda-benda asal lain tu. Satunya wakil lembu. Yang keduanya, kalaulah dia ada pada tempat kejadian, tak apa, dia boleh niat sendiri. Niat korban dia boleh niat sendiri, cuma dia juga kena wakilkan sembelih. Kalau dia ada tempat kejadian, tempat hari orang nak sembelih tu, dia kena wakil sembelih kepada tukang sembelih. Kalau dia tak wakil sembelih kepada tukang sembelih, tak boleh. Tak boleh tukang sembelih nak sembelih lembu orang. Bahagian dah 6 orang dah wakil sembelih, ada seorang lagi tak wakil sembelih. Tak sah tukang sembelih menyembelih harta milik orang tanpa izin daripada peserta. Walaupun seorang peserta tak izin, tak boleh nak sembelih. Kena dapat izin daripada semua 7 orang peserta sebelum tukang sembelih
menyembelih harta milik orang. Baik, itu dia punya asas dia. Sebab tu dalam ibadat kurban ini, kalau dia ada 4, dia ada 4 wakalah. Yang asas, kalau dia nak buat semua, dia kena ada 4. Kalau dia nak buat separuhnya, dia nak buat sendiri, separuhnya nak wakil, dia boleh wakilkan kepada orang lain, sembelih sahaja, tapi jual beli dia nak buat sendiri, kemudian niat dia nak buat sendiri, agihkan daging dia nak buat sendiri, dia hanya perlu wakil satu saja, iaitu wakil sembelih lembu milik dia, satu bahagian daripada 7 bahagian. Tapi kalau macam isu hari ni, dia tak boleh buat semua, dia terlepas semua orang buat, dia kena ada 4 izin. Wakalah itu, wakalah ni apa? Wakalah ni beri orang lain izin, itu mana wakil. Wakil ni kita minta orang lain buat tugas kita. Sepatutnya kita niat, sepatutnya kita sembelih, sepatutnya kita agihkan, sepatutnya kita jual beli lembu itu, tapi kita tak boleh buat sendiri ataupun kita tak nak buat sendiri, kita wakilkan kepada orang lain buat. 4 asas dalam muamalah. Tu dia panggil ibadat kurban ini ibadat maliyah yang tak dapat lari daripada isu muamalah. Sebab tu kalau termis muamalah menyebabkan dia akan termis wakil 4 ini. Sebab itulah kalau tuan-puan tengok wakalah di dalam akad muamalah di dalam ibadat kurban ini semakin hari semakin longgar, semakin hari semakin ramai orang yang tak fokus. Kadang-kadang tidak ada wakil sembelih, tak ada wakil niat, sedangkan dia sendiri tak niat. Terutamanya wakil kurban di luar negara tu tuan-puan, sangat banyak orang panggil meninggalkan isu-isu muamalah. Tak ada wakil niat, tak ada wakil agihkan, tak ada wakil sembelih. Dia main bayar saja. Isi form tu, saya kurban satu bahagian daripada 7 bahagian dengan harga 800. Kurban di mana? Di Kamboja, di Cambodia, di Mekah. Hari ni ramai buat kurban di Mekah tuan-puan. Kena ikut. Terutama kurban di sana kena ikut dia punya isu-isu muamalah. Baik, itu saja tuan-puan. Soalan lain saya rasa tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk-tajuk lain. Tajuk kurban dah habis hari ni. 3 siri kita bincang kurban yang dianjurkan oleh Surau Haji Ismail Puncak Alam. Siri pertama, siri kedua, dan hari ini siri terakhir. Kita fokus 18 isu berkaitan dengan ibadat kurban. Jadi kesimpulan tuan-puan, apapun ibadat, dahulukan ilmu supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan jadikan ibadat kita sebagai adat semata-mata, dan jangan jadikan ibadat kita sebagai budaya yang menyalahi syarak. Pastikan ibadat kita mendahului ilmu, pastikan mendahulukan ilmu daripada ibadat supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan kebaikan dan keberkatan dalam hidup kita. Mudah-mudahan walaupun kita bincang ringkas saja hari ini tuan-puan, ada input, ada benefit dan ada manfaat yang besar untuk kita amalkan, khususnya bagi orang yang nak buat kurban pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadat kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.